Okey. Salam sejahtera. Kita akan sambung 13.2 bahan pencuci. Okey, sebelum itu, okey, saya tunjukkan sikit untuk ulang kaji kita. Okey. Modul bahan pencuci, topik ini kita boleh buat 2 kali lah, 2 kali dah boleh selesai lah. Okey, sabun. Apa itu sabun dulu? Sabun ialah garam yang terhasil daripada tindak balas antara alkali dengan asid lemak. Okey, ini terus dengan asid lemak yang kita bincang hari itu, dia ada lagi satu step. Okey, dia dengan lemak dulu. Lepas tu lemak dengan NaOH dia berlaku hidrolisis. Kemudian baru ada asid lemak. Lepas tu asid lemak bertindak balas dengan alkali, dia jadikan garam. So garam itu kita panggil sabun. Itu umum, secara umum kita panggil sabun. Kalau dia bagi asid lemak punya nama, contohnya asid palmitik, so kita sudah jadi dapat palmitat. Lepas tu natrium sebab NaOH. Kalau KOH, dia akan jadi kalium palmitat. Nama dia IK jadi AT, seperti kita belajar ester, okay, asid etanoik dengan etanol contoh. Dia akan jadi belakang nama dia juga etanoat. Betul? Etanoat. Okay, ya. So, kedua, deterjen. Apa itu deterjen pula? Deterjen dia ialah garam juga yang terhasil daripada tindak balas antara alkali dengan asid sulfonik. Okey, asid sulfonik. So, first step untuk deterjen hari itu kita dah tengok, ini ulang kajian sebelum kita masuk ke baru. Asid sulfonik kena hasilkan dulu daripada asid sulfurik. Okey, daripada asid sulfurik hasilkan asid sulfonik. Lepas tu asid sulfonik baru boleh dijadikan bahan untuk tindak balas alkali jadi deterjen. Deterjen itu umum. Contoh deterjen. Ini formula struktur untuk deterjen. Okey. Tapi nama yang spesifik dia contoh inilah. Kalau dengan asid alkyl sulfonik kita dapat natrium alkyl sulfat. Ini nama garam dia. Maka ini deterjen. Ini juga deterjen sebab daripada asid sulfonik yang jenis yang kedua lah saya nampak dalam silibus SPM, iaitu melibatkan benzena. Ada benzena, so dia nama dia alkyl benzena sulfonik. Sulfonik sebab sudah jadi asid sulfonik. So kita dapat natrium alkyl benzena sulfonat. Okey ya. Penyediaan sabun. Bagaimana nak sediakan sabun? So lukisan dia ada, saya dah lukis hari itu. You boleh tengok balik video yang pertama, slot pertama. Saponifikasi ialah proses penyediaan sabun. Nama proses dia saponifikasi. Proses hidrolisis minyak, dia pecahkan minyak dulu kepada asid lemak dan gliserol. Sebab dulu 13.1 kita belajar asid lemak dengan gliserol dia hasilkan lemak. Betul tak? Lepas tu sekarang kita pecah balik lemak, dia akan dapat balik asid lemak dengan gliserol. Okey, kemudian asid lemak ini baru bertindak balas, dia menghasilkan asid lemak sini kan. Lepas tu asid lemak yang terhasil ini asid palmitik ke, asid stearik, asid linolik yang kita belajar masa 13.1 tu. Itu semua jenis asid lemak. Beza dengan asid karboksilik, saya ulang lagi, itu dia sebenarnya asid karboksilik, cuma rantaian karbon dia panjang. Itu sebab kita bagi nama asid lemak sahajalah. Okey ya, itu kalau secara umum. Okey, asid lemak yang terhasil di sini, dia akan bertindak balas dengan NaOH pekat untuk membentuk garam natrium bagi asid lemak. Okey, so garam natrium bagi asid lemak itu seperti tadi, natrium palmitat. Itu garam bagi asid lemak ni. So ini nama dia sabun. Okey, kemudian sabun awak dalam bentuk cecair. Kalau nak setakat sabun dalam bentuk cecair, dah habis lah, dah siap lah. Itu je. Tapi kalau kita nak dalam bentuk pepejal, maka kita tambah NaCl, garam biasa, garam dapur. Okey, garam English ada table salt. Dia panggil table salt, okey. With sodium chloride untuk mengurangkan ketelalutan sabun dalam air. Dia kurangkan dia ketelalutan, maka kita boleh dapat dia dalam bentuk pepejal. Bila nampak pepejal, kita turaskan. So kita dapatlah sabun yang kita nak. So ini proses penyediaan sabun. Okey, dengan lajunya kita buat sedikit ulang kaji. Kemudian deterjen, bagaimana nak hasilkan deterjen? Dia tak ada macam sabun, ada lukisan peralatan makmal untuk sediakan dia. Dia daripada pecahan petroleum. So kita ubah dia ke asid sulfonik dulu.
Okey, semua yang rantaian karbon yang panjang daripada pecahan petroleum kita ubah ke asid sulfonik. So ada dua jenis asid sulfonik dalam silibus kita, alkyl sulfonik dengan alkyl benzena sulfonik. Betul? Sebelum itu ada melalui proses pensulfonan, lepas tu asid sulfonik yang terhasil baru dineutralkan oleh NaOH untuk jadi deterjen. Okey, so two step. First step, jadikan asid sulfonik dahulu. Okay, kemudian asid sulfonik baru dengan NaOH dapat semula natrium alkyl sulfat. Ini deterjen. Ini nama untuk deterjen. Sama juga kedua, kita buat dulu bagi dia jadi asid sulfonik dulu. Okay, so hasilkan asid sulfonik dahulu, baru bertindak balas dengan NaOH menjadi natrium alkyl benzena sulfonat. Ini sebab dia punya alkyl bukan setakat rantai lurus, dia ada benzena. Okay, so nama natrium alkyl benzena sulfonat. Ini juga deterjen. So melibatkan dua step di sini. Okay, iaitu step pertama pembentukan asid sulfonik, step kedua peneutralan. Okay, hari ini kita akan lihat mengapa sabun boleh digunakan untuk cuci permukaan yang kotor macam minyak. Okay, so kebanyakan bahan kita hanya boleh lalut dalam air atau larut dalam minyak. Tu je, ada dua. Dia akan pilih. So kalau benda ini larut dalam air, selalunya dia tidak larut dalam minyak. Kalau bahan itu larut dalam minyak, dia tidak akan larut dalam air. Okay, itu sebabnya ion, sebabnya kovalen dulu kita belajar pun ada. Okay, tapi untuk sabun dan deterjen dia special. Okay, kita tengok satu persatu. Bagaimana nak terangkan tindakan pencucian sabun dan deterjen? Okay, mula-mula. Okay, ini kita cerita. Modul ini dibuat untuk bantu awak supaya dapat menghuraikan. Kalau tak idea itu kumpul. Kita kumpul idea ada. Kita tahu ini, tahu itu. Tapi bila nak suruh huraikan, kita tak mampu. Tambah-tambah lagi PDPR macam ni. Dalam kelas boleh buat aktiviti lagi. Okay, kalau online, okay, agak payah untuk buat aktiviti berkumpulan. Okay, tambahan ada COVID pandemic. Kita kalau di sekolah pun, aktiviti kumpulan rapat-rapat pun susah. Tiada SOP kan. So, bermula sekarang, kita perlu huraikan juga sebab peperiksaan tetap berjalan. So, ini panduan untuk kita huraikan. So, tindakan pencucian sabun dan deterjen. Dia pakai template jawapan yang sama. Okey, sama. Kalau dia tanya, huraikan tindakan pencucian sabun. Ini juga. Huraikan tindakan pencucian deterjen. Sama juga cara nak terangkan. Cuma, atau deterjen ini, you tak payah atau lah. Ikut soalan dia lah. Kalau nak sabun, setakat sabun. Tak payah atau deterjen. Okey, so ini untuk dua-dua. Penambahan sabun atau deterjen ke dalam air akan mengurangkan. Okey, dia akan kurangkan. Ini rujuk buku teks. Semua okey, perlu ada buku teks di tepi kita lah. Okey, sambil kita rujuk, kita boleh lengkapkan modul ini. Ketegangan permukaan air. Okey, air ada ketegangan permukaan dia. Dibukti melalui serangga boleh berdiri atas permukaan air. Ini konsep yang knowledge yang kita ada sebelum SPM. Masa tingkatan 3 dah ada untuk topik yang bab biodiversity. Okey, semua ada. Air, sifat air, okey, dia ada ketegangan permukaan dia. So bila kita tambah sabun dan deterjen, dia akan kurangkan ketegangan itu. Maka dia boleh basahkan permukaan dengan lebih baik lah. Okey, sabun atau deterjen mengion dalam air untuk menghasilkan ion apa? Okey, so di sini kalau NaCl mengion dalam air, contoh kita dapat Na plus Cl negatif. Kalau HCl, biasa kita belajar untuk peranan air dalam asid, HCl mengion dalam air, kita dapat H plus dan Cl negatif. Dia splitkan dia. Sama juga sebab sabun dengan deterjen, dia ada garam, dia adalah garam. So bila garam, dia mengion dalam air, dia akan hasilkan cation dengan anion dia. Okey, dia akan hasil cation dengan anion. Okey, so kita lihat balik. Contoh macam ini, natrium alkyl sulfat. Dua benda kan? Natrium Na plus dengan alkyl sulfat lah. Okey, ini natrium Na plus nanti dengan alkyl benzena sulfonat. So dia akan pecah kepada dua. Ion positif, ion negatif. Okey, ini pun sama. Natrium palmitat. So dia akan pecah kepada natrium Na plus
dengan anion dia daripada palmitat. Okey. So cuma kita sini kita sebut apa? Sabun atau deterjen mengion dalam air untuk menghasilkan anion sabun atau anion deterjen yang bergerak bebas. Dia ada lagi cation dia iaitu Na+. Cuma Na+ itu tidak terlibat dalam tindakan pencucian. Okey, tengok gambar aja di bawah. Okey, ini yang macam ni, lepas tu zigzag di belakang. Zigzag ini, zigzag bukan straight line. Straight line dah salah. Okey, itu zigzag. So ada zigzag itu, lepas tu ada negatif di depan. Ini adalah anion sabun atau anion deterjen dia. So Na+ ini adalah inilah positif. Semua yang positif ini Na+ atau K+. Na+ sebab cara penyediaan dia pakai NaOH. Kalau K+, cara penyediaan dia pakai KOH. So kita dapat dua ini. Tengok positif, ini positif. Cuma positif ni tak terlibat. Okey, tak terlibat dalam tindakan pencucian. Tindakan pencucian hanya melibatkan yang anion dia sahaja. So tadi ada palmitat kan. Susah. Kita nak sebut ion apa, palmitik apa, kita payah. So kita sebut je anion sabun dia. Sebab bila satu garam sabun dia larut dalam air, mengion dalam air, dia akan dapat satu positif, satu negatif. So positif tu cation. So tak payah peduli dia lah. Sebab cation kan tak terlibat. So yang negatif tu panggil anion. So terus dia kita panggil anion sabun. Okey, masa exam pun kita terima anion sabun dan sangat penting perkataan anion sabun. Ada orang tak sebut structure ini dah tak valid lah. Sebab lukisan ini merujuk pada anion sabun atau anion deterjen. Cara nak lukis, letak satu negatif, lepas tu buat zigzag. Okey So ini yang sebenarnya. So ini grease, minyak, kotoran yang ada dekat kain. Okey, kotoran ada dekat kain. Okey, air, water. So air ini kalau you tak buat dash line, contoh you tak nak buat garis putus-putus. Okey. Okey, you tulis air pun bahaya. Kemungkinan ditolak markah. Okey, kalau you tak buat label air, tapi you buat dash line. Okey, dalam kimia ini, garis putus-putus, dash line itu merujuk pada larutan. Maksud dia berair. Okey, larutan. So you buat dash line itu dah maksud dia air. Okey, so ini kita dah ada. Okey. So sekarang kita nak belajar mengapa anion sabun atau anion deterjen boleh digunakan untuk tindakan pencucian. So kita kena cerita struktur dia dahulu. Okey, iaitu dia ada dua bahagian. Okey, dia ada dua bahagian. Ini asal dia. Okey, daripada satu garam dia akan pecah kepada ini. Okey, anion dia. Okey, mungkin saya lukis satu untuk you lihatlah. Okey, saya guna whiteboard. Okey, saya lukis satu dulu lihat. Okey, so kita ada contohnya R, rantai karbon yang panjang. Okey. Ini sabun. Ini sabun. Okey. Lepas tu kita kalau larut dalam air, okey, dia akan jadi macam ni dan Na+. So ini sudah tunjuk dengan setakat lukisan macam ni je, betul? Okey, so ini yang terlibat. Ini kita panggil anion. Okey, ini anion sabun, anion sabun. Okey, ini anion sabun. So ada R, lepas tu ada C, ada O. Okey, kemudian you tengok R dia panjang tau, anion sabun. Sekarang saya fokus anion sabun ni je. Okey. Contoh So you tengok ini bilangan C banyak. Bilangan karbon dia banyak. So kita susah nak lukis satu persatu. Okey, maka kita pun tunjukkan bilangan R ini dengan cara yang zigzag macam ni. Okey, ini maksud dia satu karbon 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ikut bilangan yang perlu. That's why dia jadikan zigzag macam ni. Okey, maka last kita boleh lukis zigzag. Okey, sepatutnya lah. Lepas tu ada C, double bond O. Ini anion sabun. Okey, so lagi ringkas, ini kita boleh jadikan macam ni sahaja. Okey, maka kita dapatlah zigzag.
Lepas tu negatif. So ini maksud dia anion sabun. Anion sabun. Okey, supaya nak senang lukis. Kalau tak, banyak sangat you perlu lukis. Okey, dan ini merupakan cara lukis zigzag sebab ini skeletal structure. Skeletal structure dia, okey. Boleh Okey, sekarang kita balik ke handout kita. Okey. So sekarang dia ada dua bahagian. Ini yang sebenarnya lah. Yang sebenarnya kita ada tengok 1 2 3 4 5 banyak, more than that. Okey, ini untuk sabun, ini untuk deterjen. Okey, so sekarang bahagian apa yang larut dalam air? Yang air itu depan. So nama kita bagi nama dia hidrofilik. So hidrofilik C1 sini C1 hidrofilik. Untuk deterjen pun sama. Depan negatif, cuma struktur dia lain sikit. Dia ada S double bond O double bond O. Kalau tengok balik tadi deterjen macam ini benar. Struktur deterjen depan macam ni. Tapi dia masih boleh jadi anion di depan. Itu sebab dia panggil anion deterjen. Okey, C1. Ini depan punya, yang negatif punya kepala dia. Ada orang suka hafal kepala. Tapi macam mana pun you kena sebut dia punya nama lah. Hidrofilik. Larut dalam air. Okey, hidrofilik. Mana hidrofilik dia? Depan ini. Okey, yang ada negatif punya C1. Lepas tu kalau belakang punya rantaian karbon dia panggil hidrofobik. So hidrofobik di sini So hidrofobik larut dalam air. Okey So ini panjang, kita susah nak lukis. Takkan nak lukis setiap kali macam ni kan. So kita ringkaskan jadi yang bawah ini. Seperti tadi saya buat zigzag, lepas tu ada negatif depan. So ada dua bahagian. Ini depan kepala dia kita panggil hidrofilik. Belakang ini kita panggil hidrofobik. Okey. So depan ini dia akan larut dalam air. Belakang pun dia akan larut dalam grease. Itulah keistimewaan dia. So tengok. Lukisan ini menunjukkan apa? Okey, C punya lukisan menunjukkan yang negatif punya hidrofilik larut dalam air. Sebab yang dash line itu air. Lepas tu yang zigzag belakang ini adalah hidrofobik. Itu larut dalam grease. So ini special dia. Satu anion ada dua bahagian solubility dia, ketelalutan dia. Dia boleh dalam air, masa yang sama boleh dalam minyak. Okay, kalau kita belajar bahan-bahan yang sebelum itu, dia sama ada dalam air atau dalam minyak. Tu je. Dia boleh pilih salah satu saja. Okay, contoh sebatian ion larut dalam air. Sebatian kovalen larut dalam minyak, contoh. Itu saja. Tapi sekarang, satu anion sabun atau anion deterjen, dia ada dua bahagian solubility dia. Kepala dalam air, ekor dalam minyak. Okey, ini menjadikan dia boleh guna untuk cuci. Okey, saya nak tanya satu soalan sekarang. Tengok ini struktur ini betul lah, elok lah. Anion sabun ada dua bahagian, hidrofilik dalam air, hidrofobik dalam grease, minyak. Grease itu minyak lah. Okey kotoran. Okey, sekarang saya tunjuk satu lagi lukisan kat awak. Okey, contoh saya lukis macam ni Okey, satu kotak lah, petak. Okey, saya kata ini grease. Okey, grease. So ini okey, very good sebab ada dash line, so ini air. Okey, so saya lukis zigzag dengan negatif. So ini sudah melambangkan anion sabun atau anion deterjen, betul? Lepas tu saya kata hidrofilik larut dalam air, hidrofobik larut dalam grease. Okey, volunteer siapa-siapa yang ada dalam kelas ini, bagi tahu saya lukisan ini betul atau salah? Salah. Salah. Irfan kata salah. Okey, mengapa salah? Sebab bahagian hidrofobik tu dia di dalam air. Yes, salah. Lukisan ini salah. Ramai akan rasa, macam okey je kan. Hidrofilik dalam air, hidrofobik dalam grease. Tapi you tengok lukisan saya merahkan ini apa ni? Okey. Ini maksud dia dalam air, larut dalam air.
So maksud awak hidrofobik sebahagian dalam air. Lukisan awak bagi tahu saya hidrofobik sebahagian dia dalam air. So ini salah benar. So kalau nak betul, you kena sepatutnya Greece you sepatutnya kena negatif lepas tu zigzag macam ni. So ini yang betul benar. Sebab negatif itu adalah dalam air. Okey, dalam air. So yang negatif benar dia hanya dalam air sahaja. Yang ekor dia hidrofobik baru boleh dalam grease. Itu baru lukisan yang betul. So jangan buat kecuaian macam ni lah. Okey. Ini bukannya tak faham, faham. Tapi melukis benda lain untuk orang tengok. So ini salah sebab you kata hidrofobik lalu dalam air. Okey, ini yang betul. Ini yang tepat lah. Seperti gambar raja dalam modul. Okey, very good Irfan. Okey, thank you. Okey, sekarang kita akan lihat yang modul kita balik Okey, so kita dapat ini, tengok lukisan dia elok. So kalau saya tak sebut mungkin ada orang tak teliti ingat oh sama je. Sebenarnya lainnya tadi itu lukisan tak ada yang salah benar. Okey. So sekarang pergerakan air ini okey dia kita sampai ke D. Okey, pergerakan air kan ada pergerakan dia semasa kocakan. Okey, kocakan. Itu kita cerita kalau mesin basuh ada jugalah sebab dia spin kan. Spin itu bila air itu ikut spin you punya kain atau baju, dia maksud itu sudah berlaku kocakan lah, menyebabkan grease tertanggal daripada permukaan air sebab air bergerak. Bila air bergerak, kepala dia akan ikut bergerak. So kepala dengan ekor dia tak putus punya sebab dia melalui ikatan kovalen. Kepala dengan ekor ini apa? Ini ikatan kovalen dia. Dia kuat, dia takkan putus punya. So bila kepala dia bergerak, kenapa kepala dia bergerak? Sebab air awak bergerak. Kepala bergerak kan? So ekor dalam grease tu pun ikut bergerak. Maka itu menyebabkan grease tertanggal daripada permukaan kain. Okey, sudah tanggal. Kemudian apa berlaku? Step kemudian. Okey. So keyword, semua keyword yang underline punya, itu keyword dia lah. So bahagian, okey, tertanggal lah. Ini yang atas punya. Okey, D. Sekarang E yang bawah punya. Ini pula. Okey, bahagian hydrophilic anion. Okey, sorry. Hydrophilic anion sabun atau anion detergent. Okey, so ini atau sebab nota kan. Masa jawab tu pilih satu je ikut soalan dia. Mengelilingi grease, okey, dan dia terapung di permukaan air. Okey, so saya tak tunggu satu persatu untuk awak jawab lah sebab tadi saya dah bagi masa 15 minit untuk awak mula jawab modul ini. So sekarang sekiranya ada yang lain, so you boleh kemukakan lah. Kalau sama dengan awak jawab, so maksud dia tepat lah. Okey, bahagian hidrofilik ini okey, menyebabkan mengelilingi grease dan dia akan terapung di permukaan air sebab tertanggal lah. Sebab air bergerak dia ikut. So tertanggal. Okey, so last step grease berpecah kepada titisan kecil. Okey, berpecah kepada titisan kecil. So titisan kecil tidak bergabung semula. Dia akan pecah macam ni lah. Okey, tidak bergabung semula. So bila you cuci, grease dah keluar, minyak dah keluar, dia akan pecah pada small drops. Okey, bila pecah pada titisan kecil, dia takkan gabung semula jadi besar. Lepas tu bila you cuci baju, you bilas, you nampak minyak ketulang besar keluar. Okey, terkejut semua orang. Dia takkan berlaku. Sebab titisan kecil tidak bergabung semula pada permukaan kain lah. Kerana tolakan ini. Negatif dengan negatif. Okey, so tolakan sesama cas negatif. Okey, cas negatif pada bahagian hidrofilik dia. Kepala dia lah. So tengok seperti gambar raja ini. Semua negatif punya dia ada tolakan. Maka titisan kalau dah pecah kepada kecil, dia takkan combine balik lah. So titisan itu terampai di dalam air dan membentuk, kita pakai ini emosi. Okay? So emotions. Emotions itu bahasa Melayu emosi, dia maksud dia minyak titisan kecil. Okay? Apabila dibilas dengan air, so kita bilas. Itu sebab bila cuci baju, kita kena bilas 2-3 kali sebab nak keluarkan ini. So titisan grease itu tertinggal di dalam air. Okay? Tertinggal dalam air. So permukaan kain sekarang menjadi bersih. So ini cara kita nak terangkan tindakan pencucian. Okay? Tindakan pencucian untuk
sabun dan deterjen. Okey, lukisan. Ada orang tanya, "Sir, semua nak lukis ke masa exam?" Sekali lagi saya titik beratkan, lukisan itu you tak payah lukis setiap itu. Okey, yang dinilai adalah huraian. Huraian yang dinilai. Lukisan hanya membantu untuk huraian sahaja. So untuk kimia maksimum lukisan ada 2 markah sahaja. Satu lukisan yang bagus. So ada banyak-banyak ni you boleh pilih satu sahaja untuk lukis. Pilih satu sahaja sebab lukisan ada 2 markah sahaja. So contoh you lukis ini. Tapi penerangan dia tetap ada hidrofilik, hidrofobik dari tadi untuk bahagian esei lah. Okey, so ini membantu anda untuk terangkan tindakan pencucian sabun atau deterjen. Sama saja jawapan dia. Okey ya. So you pun tak payah peduli. Okey, oh susah nak lukis deterjen ini. So tak payahlah ini sebab kita pakai yang simple punya yang bawah ini je. Okey ya. Okey, so sekarang saya akan teruskan perbandingan tindakan pencucian sabun dan deterjen. Ya, kita akan kena habiskan ini. Sabun. Ini senanglah. Kalau deterjen, you hafal ini je. Semua berkesan. Kalau you nak pakai deterjen dalam air lembut ke, contoh air hujan, air suling berkesan. You pakai dekat air liat maksudnya air yang ada garam. Ada garam. Nanti tengok contoh air laut berkesan juga. You pakai dalam air berasid pun berkesan juga deterjen. Dia semua berkesan. Tapi sabun ini kena hati-hati. Air biasa, air lembut berkesan. Kalau air liat dia kurang berkesan. Kalau air berasid dia langsung tak berkesan. Tidak berkesan. Penerangan dia ada seperti di bawah. Saya dah simpelkan cara nak terang. Mula-mula kena sebut. Apa beza dia air liat? Air liat maksud dia air yang mengandungi ion kalsium dan ion magnesium. Dia ada ion Ca2+, ada ion Mg2+. Kalau air berasid maksud dia ada ion H+, macam biasa. So air lembut tak ada, air biasa pun tak ada benda ini. So untuk sabun berkesan je. Benda ini yang mengakibatkan air liat itu jadi air liat, sorry. So ion Ca2+, ion Mg2+ daripada garam jadikan dia air liat lah. Sekarang anion sabun dia bergabung. Kenapa kurang berkesan? Sebab dia bergabung dengan ion Ca2+ dan ion Mg2+ untuk membentuk satu garam yang tidak larut. Insoluble salt. Atau kita namakan dia sebagai kekat. In English we call scum. S-C-U-M. Bentuk kekat. Kekat tu apa? Garam tidak larut. Ada orang tanya saya, apa warna dia? Putih. Putih. Sehingga ke kelabu. Dia punya range. Putih sehingga kelabu. So dia bentuk garam tak larut. Maka kotor. You cuci dengan sabun dengan air liat, dia akan kotor. Sebab dia ada garam tidak larut. Kemudian, kekat itu meninggalkan endapan yang jelas kelihatan pada pakaian. Itu dia kurang berkesan. Bila you cuci guna air liat dengan sabun. Sekarang you terangkan deterjen pula. Ion deterjen dia bergabung juga. Ada orang kata tidak bergabung. Tidak bergabung salah. Atau ada orang suka tulis tidak bertindak balas. Itu sudah salah. Anion deterjen dia tetap bertindak balas, tetap bergabung dengan ion Ca2+ dengan ion Mg2+. Cuma dia membentuk garam yang larut, bukan kekat. Soluble. Dia bentuk yang soluble punya. So soluble punya tak ada masalah. Dia akan masuk dalam air juga kan. Larut dalam air dia akan keluar sahaja. Maka deterjen itu berkesan. Walaupun air laut, pakai air laut untuk cuci pun tak apa. Anion sabun bergabung ini untuk berasid. Mengapa? Anion sabun bergabung dengan ion H+ dalam air berasid untuk membentuk asid lemak tidak larut. Sama macam tadi. Tidak larut. Maka kotor. Semakin cuci, semakin kotor. Anion deterjen, dia bergabung dengan ion H+ juga, cuma dia bentuk asid lemak yang larut. Yang larut tu ni, so tak ada masalah. So ini semua penerangan dia. You pun fikir, kenapa dia bentuk tidak larut, kekat, lepas tu kotor? Sebab yang pertama, you nampak endapan. Yang kedua, anion sabun semua dah habis. Habis lah. You nak pakai anion sabun untuk tindakan pencucian dah tak ada. Sudah tak ada. Sebab you punya anion sabun semua sudah tukar kepada garam tak larut, iaitu kekat.
okey, atau tukar kepada asid lemak yang tidak larut, habis. Dia dah tak ada anion. Okey, itu yang masalah dia lah. Okey ya. Sekarang okey, last. Ini yang senang punya lah. Okey, bahan tambah dalam deterjen. Okey, kalau ikut contoh dia ada banyak contoh. Okey, kalau silibus KBSM yang dulu, kita tak ada bahagian ini, hanya pewangi sahaja. Untuk yang baru, kita ada banyak contoh yang tambah dalam deterjen. Okey, so ini contoh saya ambil satu je. So saya pun tak encourage you pergi hafal bulat-bulat untuk contoh dia. Okey, tapi at least kena tahu yang depan, kategori dia. Contoh apa yang kita tambah enzim biologi untuk menengah kekotoran berprotein. Dalam deterjen kita ada ejen pemutih, tukar kotoran kepada bahan tanpa warna. Kita ada pemutih optik, menjadikan kain lebih putih dan lebih cerah. Kita ada pelembut air, melembutkan air. Kita tambah ejen pengawal buih, mengawal pembuihan di dalam deterjen. Buih maksudnya foam dia, yang bubble itu. Ejen anti-endapan menghalang kotoran melekat semula. That's why deterjen dia kuatlah. Eloklah sebut pencuci. Yang hari itu saya bagi tahu kan. Bahan pewangi. Okey, untuk wangi lah, untuk tambahkan kewangian dia. Kemudian kita ada ejen pengering, memastikan serbuk sentiasa dalam kering. Okey, itu semua bahan tambah kategori dia. Dan setiap kategori saya letak satu contoh sahaja. Okey, natrium karboksil, metil selulosa. Okey, ini saya tak encourage you hafal untuk bahagian bahan tambah dalam deterjen. At least kita kena tahu apa dia punya kategori. Okey, tapi topik seterusnya untuk hari Rabu ini, untuk bahan tambah makanan itu lain. Itu kita kena tahu apa contoh dia dan kena terangkan kesan contoh itu. Selain daripada tahu jenis-jenis bahan tambah di dalam lah. Okey, so ini untuk topik untuk topik apa? Bahan pencuci ya. Okey, selesai ya. Okey, video ini sudah rekod dan biasanya saya akan beri lah untuk awak lihat semula. Okey, kepada yang rasa terlalu cepat, boleh tengok balik video itu. Okey, so itu untuk kelas hari ini 13.2. Okey, saya stop rekod dulu. Terima kasih.